Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal untuk sama-sama kita melihat kepada halaman akhir daripada surah Al-Hijr, surah tentang batu, ya, tempat yang didiami oleh ashabul hijr, iaitu kaum Thamud yang didakwahkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Dan kita berada pada halaman akhir pada halaman 267, disambung dengan surah An-Nahl pada hari ini bersama Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz, ya. Alhamdulillah kita dah berada di hujung surah Al-Hijr dan kita dah nak masuk kepada surah yang dinamakan juga surah An-Ni'am, ya, surah yang penuh dengan nikmat-nikmat, iaitu surah An-Nahl, surah lebah, yang di mana kita tahu bahawa lebah ini Ustaz, ya, dia selalu mencari nikmat dan yang wangi-wangi, yang cantik-cantik, ya, bukan macam lalat, ya. Lalat ni dia cari sampah, benda yang baik pun dia cari sampah, ya. Jadi kita tidak mahu jadi lalat, ya, tidak mahu bermata lalat tetapi mahu bermata lebah. Kita akan lihat pada hari ini. Jadi kita sama-sama mulakan majlis kita pada hari ini, tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang sudah pun, ya, ingin bersama walaupun mungkin hari ini PDPR ada kelas. Kita ingin belajar halaman 267. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita melihat kepada sinopsis ringkasan bagi halaman ini, iaitu pada ayat yang ke-91 hingga akhir surah Al-Hijr, Allah memberikan kesimpulan kepada kita ciri-ciri orang yang memilih-milih isi Al-Quran, serta bagaimana Allah memujuk, memberi anugerah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk kepada surah An-Nahl, surah yang ke-16, di mana kita akan lihat pada ayat 1 hingga 2 penegasan tentang hari kebangkitan dan wahyu, serta pada ayat yang ketiga hingga ke-6 bukti kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada hujung surah Al-Hijr dan awal surah An-Nahl yang kita akan baca bersama bahagian pertama ini sehingga hujung surah Al-Hijr bersama Ustaz Tirmizi Ali, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam My Quran Time baca faham amal. Seperti biasa, sahabat-sahabat kita di Facebook boleh terus share pada rakan-rakan kita yang lain, war-warkan kepada semua. Mudah-mudahan rancangan kita yang bermanfaat ini dapat disaksikan oleh ramai lagi umat untuk
mereka mengetahui isi kandungan Al-Quran untuk menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang bergerak dalam diri kita, insya-Allah. Hari ini seronok kita berada di antara dua surah, hujung surah Al-Hijr dan kita masuk surah An-Nahl, insya-Allah. Baik, kita akan bacakan bahagian terakhir surah Al-Hijr ayat 91 hingga 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-91 hingga ayat yang ke-99 di hujung surah Al-Hijr untuk sama-sama kita melihat sambungan daripada ayat yang kita bincangkan semalam bila Allah menyatakan pada ayat 90 kama anzalna 'alal muqtasimin, iaitu sebagaimana telah kami beri peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang muqtasimin, maksudnya yang memilih-milih ustaznya, yang mengasing-asingkan. Dan Allah sambung pada ayat yang ke-91 itu orang-orang yang telah membahagi-bahagikan al-Quran, allazina ja'alul qur'ana 'idin. Satu daripada penerangan perkara ini pada zaman Nabi ialah ada orang-orang seperti Abu Jahal, seperti Walid bin Mughirah, ada beberapa nama yang disenaraikan oleh Hamka dalam tafsirnya, iaitu salah satunya Al-As bin Wa'il, Utaibah dan Syaibah, ya, dan kemudian An-Nadar bin Haris, Umayyah bin Khalaf, Munabbih bin Al-Hajjaj, ya, ada beberapa orang lain. Mereka ini apa yang mereka berlaku ialah bila mereka satu tidak percaya kepada Al-Quran kerana mereka pilih mana yang mereka suka, ya, mereka tidak beriman. Kesannya ialah mereka juga membahagi-bahagikan wilayah di Mekah itu kerana itu peluang untuk mereka mengaut kekayaan, ustaz. Ya, jadi kalau katakan zaman sekarang ni ada orang yang bila dia jadi pemimpin, pasal dia kata kau ambil bahagian situ, nanti kau dapat minyak, kat situ kau dapat balak, lepas tu ini kau punya bahagian, kau dapat nanti daripada ada kilang judi, nanti dia akan bagi duit kat kau. Ini adalah satu mentaliti kepada orang yang muqtasimin, yang menjadikan Al-Quran ini terpisah-pisah. Dia ambil mana yang dia okey, ya, yang tak okey dia tak nak ambil. Lebih daripada itu, untuk kita sama-sama mengapa jadi mindset begini. Ini bukan Islam lah kalau zaman Nabi. Dia boleh berlaku kepada orang Islam juga apabila Quran ini dibaca terasing-asing. Dia suka baca surah Yasin contohnya, tetapi dia tak suka baca surah lain. Dia tidak mahu memahami surah lain. Dia mengambil mana yang memberi manfaat kepada dia. Kalau dia cakap tentang okey, buat bisnes ini digalakkan, jadi dia guna ayat tersebut ustaz, ya. Tapi bab riba ataupun bab menipu, dia tak nak baca ayat tersebut pasal takut nanti dia yang terkena.
Ini adalah contoh bagaimana individu yang dinyatakan alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Mereka itu memisah-misahkan al-Quran itu. Lebih daripada itu ialah dia mungkin baca secara menyeluruh, ya, tetapi dari segi kefahamannya itu terasing-asing, ya. Itu istilah zaman sekarang ini secularism, mengasingkan. Baca Quran dengan kepimpinan, baca Quran dengan ekonomi, baca Quran dengan politik, padahal semua itu adalah daripada al-Quran yang satu. Maka kesannya apabila seseorang itu tidak beramal dengan Quran secara menyeluruh, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Allah pasti akan bertanya kepada mereka semua. Apa yang Allah akan tanya, bukan Allah tanya apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ada ijazah ataupun master, PhD, apa sahaja yang mereka tahu, tetapi sebenarnya bila Allah kata lanas'alannahum, Allah akan soal yang menyebabkan orang-orang yang membahagi-bahagikan al-Quran, yang memisah-misahkan, tidak ambil secara holistik ataupun menyeluruh, mereka akan ditanya, mengapa kamu memisah-misahkan dan kamu tidak mengambil al-Quran ini secara menyeluruh. Inilah antara target, objektif My Quran Time ini, tuan-tuan sekalian. Kita nak faham Quran ini menyeluruh, ya. Kalau ada yang dulu yang kata, saya dulu ingatkan Ustaz, ya, Quran ini untuk ustaz-ustaz, untuk yang orang Arab bolehlah dia faham, kan. Kita ni orang Melayu nak faham semua ni Allah. Ini perkataan Allah, kita ni siapa, kan. Tapi kalau bukan kita yang faham, siapa yang nak faham, kan? Takkan kalau dalam surah An-Nahl nanti kita jumpa perkataan biral, takkan biral pula yang akan memahami al-Quran. Jadi kita merendah diri pada tempat yang tak betul itu sebenarnya adalah satu kezaliman, dan kita harap dengan tuan-tuan committed share, berkongsi, sampaikan kepada orang-orang yang mungkin tak sempat dan tak tahu. Kita harapkan bahawa negeri-negara ini dipimpin oleh orang yang memahami al-Quran ini secara menyeluruh. Allah kata pada ayat 93, amma kanu ya'malun. Allah akan tanya apa yang mereka buat. Yang mereka amalkan itu adakah berteraskan pada Quran yang terpisah-pisah ataupun Quran yang satu. Bercakap tentang kesatuan al-Quran ini, itu sebabnya kalau kita tengok nanti hujung surah Al-Hijr ini, dia tak terpisah daripada surah An-Nahl, Ustaz. Dia ada kaitan. Yang hujung nanti kita baca wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ada kaitan dengan ayat 1. Nantilah kita tunggu kat situ. Baik. Jadi Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad pada ayat yang ke-94, fasda, ya, maka sampaikanlah dengan terang-terangan, dengan bersungguh-sungguh, bima tu'mar, dengan apa yang diperintahkan, dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Fasda' ni Ustaz, ya, itu membawa pada perkataan suda'. Suda' ni ialah pening kepala. Pening kepala. Jadi maksudnya ialah dakwah Nabi yang diseru adalah dakwah yang memang memeningkan kepala, ya, yang menyebabkan stres, tetapi itulah yang diseru kepada Nabi yang berpegang pada Quran yang satu. Apa mesej untuk kita? Kalau kita berpegang pada Quran yang satu, ada masa kita pun pening kepala. Ya, mengapalah ada orang yang sanggup buat begini begitu dan sebagainya, tetapi kita kena sampaikan sebaik mungkin, wa'rid 'anil musyrikin, dan berpaling daripada orang-orang yang musyrik. Maksudnya apa? Kita jangan sampai kita ini cuba nak beri hidayah. Kita sampaikan saja sebaik mungkin, tetapi bab hidayah kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memujuk Nabi pada ayat 97, nanti kita tengok sama pujukan untuk kita. Apakah orang musyrik buat? Mereka itu suka la mustahziin pada ayat 95. Suka memperolok-olokkan Nabi, ya, dengan kata sihir sebagai majnun, gila, kahin sebagai bomoh contohnya, yang nak memisahkan di antara pasangan suami isteri. Itu adalah olok-olok yang dibuat oleh Abu Jahal. Dan kalau kita perasan, sebenarnya orang-orang yang suka memperolok Nabi pada waktu Mekah, mereka ini dibinasakan, Ustaz. Dibinasakan. Kalau tak setuju dengan Nabi itu satu hal, tapi yang marah dengan Nabi satu hal, tapi memperolok-olokkan, buat lawak tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka ini binasa pada waktu bila? Pada perang Badar. Abu Jahal habis, ya. Beberapa yang memperolokkan ini habis. Pasal dalam kehidupan, kalau kita tak setuju, kita marah, kita lawan, itu biasa, ya. Tetapi jangan memperolok-olokkan. Pasal memperolokkan ini dia menyebabkan seseorang itu dia akan mengganggu orang lain dari segi memahami kepada kebenaran.
Maka pada ayat yang ke-96 ataupun 95 tadi Allah kata inna kafainak, ya, iaitu cukuplah Allah kepada ketika berinteraksi dengan orang-orang yang memperolokkan ini. Ini adalah ubat kepada Nabi, ubat kepada kita. Kalau ada di kalangan tuan-tuan ada kawan kata, sejak ikut My Quran Time ni kau ni berubah lah. Contohnya kan. Ada yang kata, engkau ni sejak bila pula jadi ustazah dekat pejabat ni? Kalau ada yang cakap begitu, inna kafainak, ya, sesungguhnya kami cukuplah untuk kamu, memelihara kamu. Cukuplah Allah. Ya, tak payah kita memberi perhatian kepada orang yang memberi komentar negatif ataupun toksik di dalam pejabat, dalam sesuatu keluarga kita. Ya, pasal apa? Pasal kalau kita fokus pada mereka, maka kesannya adalah amat bahaya. Ayat 96 Allah menyatakan, iaitu siapakah orang yang memperolok ini? Mereka yang menjadikan bersama Allah ini ada tuhan lain. Fasawfa ya'lamun, mereka pasti akan mengetahui siapa yang betul, siapa yang salah. Ya, salah satunya mereka buat berhala, ya, berhala dari segi yang daripada emas Ustaz, ya. Tapi lebih daripada itu, berhalanya itu adalah diri mereka sendiri sebagai seteru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 97 Allah sambung lagi, Allah pujuk lagi Nabi, ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, apa yang mereka cakapkan itu menyebabkan kamu yadhiq, sempit dada Ustaz, ya, stres. Allah faham, ya, Allah faham. Kalau ada satu riwayat kata Nabi kalau boleh macam nak terjun, ya, pasal apa? Stres sangat dengan apa yang mereka cakapkan, mereka fitnahkan, mereka tuduhkan. Tetapi apakah ubat kepada Nabi, kepada kita zaman ini untuk kita menguruskan kalau kita ni tertekan dengan COVID-19, tertekan dengan menguruskan keluarga. Ada orang kata, kamu ni mengapa tak bekerja, mengapa kamu ni tak beli sofa yang besar macam jiran sebelah, ya. Kalau tertekan tuan-tuan, apakah ubatnya? Adakah kita, orang kata kamu ni tak beli sofa, kita cari sofa walaupun pandemik ada berlaku. Kalau katakan tak ada kereta cantik, kita pun mesti beli kereta cantik walaupun kita tak mampu. Ayat 98, ayat 99 adalah kesimpulan sebagai ubat kepada Nabi dan ubat kepada kita. Kita baca sekali lagi ayat 98 dan 99. Ini adalah cara bagaimana kita menguruskan perkara ini, dan ubat ini mahal. Amat mahal tetapi percuma. Percuma, kita perlu manfaatkan dengan kita baca dan kita tadabbur ayat ini. Silakan Ustaz. Kita baca ayat 98 dan 99, dua ayat yang terakhir yang kata Ustaz Fas menjadi ubat kepada kita. Memang dari sudut maksud dia pun sudah itu memberi satu kekuatan kepada orang-orang yang beramal dengan ayat 98 dan 99 ini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sehingga yakin ajal datang kepadamu. Jadi inilah ubat yang Allah bekalkan pada Nabi untuk terus keep it up, istiqamah berhadapan dengan pelbagai tentangan yang ada pada kaumnya, ya, ketika mengajak ke arah kebaikan. Yang pertama, tasbih. Ya, kita mensucikan Allah. Pasal yang tak suci siapa? Kita. Ya, itulah yang kita baca ketika rukuk, ketika sujud kita itu. Pengalaman tuan-tuan pasti ada kan, bila kita stres, banyak kerja dan sebagainya, bila kita sembahyang zuhur tu kita tasbih ketika rukuk dan ketika sujud, maka itu adalah satu perkara yang amat menenangkan. Tasbih satu, yang keduanya apa? Bihamdik, iaitu kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian wakum minasajidin, jadilah kamu di kalangan orang-orang yang sujud. Ini sebenarnya galakan untuk solat berjemaah Ustaz, ya. Kita tak dapat sembahyang di masjid, di rumah ataupun di mana saja, cari orang di RNR ke apa ke, kita tarik orang untuk
sembahyang berjemaah. Kalau tak dapat sangat baru kita sujud berseorangan. Mengapa? Kerana bercakap tentang kita nakkan satu environment ataupun satu keadaan yang ramai orang kembali pada Allah. Ingat Allah. Bila ingat Allah, Allah ingat kita. Bila Allah ingat kita, kesannya apa? Apa saja cabaran yang ada itu kita dapat hadapi dengan kekuatan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah asingkan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, sebenarnya dalam sujud kita ada tasbih, kan? Subhana rabbiyal a'la, dalam sujud a'la, kalau dalam rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi, salah satu zikir. Banyak lagi jenis zikir yang Nabi ajarkan ketika rukuk dan sujud, tapi yang biasa kita belajar yang itu Ustaz, kan? Dah ada dah. Tetapi bila diasingkan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, maksudnya tasbih dan tahmid ini bukan sekadar dalam sujud. Di luar sujud pun kita banyakkan tasbih lepas solat, contohnya kita banyakkan memuji Allah, alhamdulillah, kan? Ketika kita bercakap dengan kawan, alhamdulillah. Walaupun mungkin ada ujian-ujian yang melanda kita, tertekan dengan seseorang, itu adalah ubat. Ya, itu adalah ubat kepada Nabi, sehingga kan Nabi masih kuat sampai umur 63 tahun dipanggil Allah, masih lagi mengajak manusia kepada kebaikan. Itu yang kita inginkan. Dan Allah kata pada ayat 99 sebagai penutup surah Al-Hijr, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, iaitu beribadahlah terus menerus kepada Tuhanmu sampai kepada al-yaqin, iaitu kematian. Ya, sampai kematian. Pasal sebenarnya kata Umar Abdul Aziz, dia kata aku tidak pernah melihat lagi keyakinan lebih menyerupai keraguan berbanding keyakinan manusia kepada kematian, kemudian setelah itu mereka tidak bersedia untuk menghadapinya, bermaksud mereka yang berada dalam keadaan ragu-ragu. Maksudnya apa? Ialah bila orang meninggal Ustaz, ya, kita dah confirm dah. That's it. Kan? Dengan berita-berita kepergian rakan ahli keluarga kita, kita tahu bahawa saya kena buat betul-betul. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu abda ataupun adada, yang maksudnya menggigit dan memisah-misahkan. Sekali saja yang disebut di dalam Al-Quran menceritakan bahawa perkara ini adalah satu sifat yang amat-amat keji, yang perlu dihindari kerana ia mengundang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 92-93 surah Al-Hijr. Jadi inilah panduan kita bersama daripada surah Al-Hijr, surah yang menceritakan tentang perlindungan Allah adalah kepada mereka yang berlindung di bawah wahyu, bukan di bawah batu. Kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Husaini bin Mahmur. Jom sahabat-sahabat semua kita daftar untuk pengambilan vaksin. Sama-sama kita jaga SOP. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala wabak penyakit yang berada di muka bumi ini. Jangan lupa ya. Assalamualaikum. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. أَتَى أَمْرُ اللَّهِ سبحانه وتعالى عما يشركون. Sadaqallahul azim. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga yakin datang kepadamu, yakni ajal.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ata amrullahi fala tasta'jiluh, ketetapan Allah pasti akan datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepatkan kedatangannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia daripada apa yang mereka persekutukan itu. Ini antara salah satu bentuk kalau kita nak sambung ayat terakhir dengan awal surah, maka kita boleh baca dengan wasal semua. Wasal ayat terakhir dengan basmalah dengan awal ayat pertama. Ada beberapa caralah dalam kaedah kita nak memulakan akhir surah. Biasa kita wakaf, bismillah wakaf, kemudian ayat pertama. Ayat pertama wakaf. Tu antara lain juga kita mewasalkan semua, mewakafkan semua, dan ini contoh tadi saya buat mewasalkan semua. Itu sebagai satu cara kaedah bacaan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih pada penonton. Kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita berada di perbahasan mad arid lisukun. Mad yang berlaku kita kata apa ketika wakaf. Ada huruf mad bertemu selepas itu huruf mati. Yang mana mati itu mati disebut mati yang mendatang. Kerana kita nak wakafkan. Kita tengok slide, kita dah faham apa tu mad arid sukun yang dibaca dengan 2, 4, 6 harakat. Hari ini kita lihat kesalahan yang boleh berlaku pada mad arid lisukun. Itu mengurangkan kadar harakat pada wajah 2 harakat. Paling pendek 2 harakat. Jangan kita baca wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tak boleh macam tu. Pokoknya 2 harakat. Yaqin. Macam baca alhamdulillah. Kita baca dalam sembahyang alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sepatutnya itu ma'arid lisukun. Kalau kita nak baca paling pendek pun 2 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Biar macam tu. Jangan alamin arrahmanir rahim. Itu salah cara bacaan begitu. Kadang-kadang tak perasan. Kesalahan kedua melebihkan kadar harakat pada wajah 6 harakat. Ni yang baca 6 harakat pula sampai lebih pula. Bukan azan baca Quran bukan azan. Azan tak apalah nak lebih sikit kan. Nak panggil orang sembahyang. Baca Quran tak boleh lah. Okey. Yang ketiga, tidak menyamakan kadar mat. Kalau boleh kita mampu, kita kadarkan mat kita biasa kata saja. Kalau kita baca 4 harakat saja. Kalau kita baca 6 harakat saja. Itu menyamakan kadar mat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Safas. Okey, alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berbicara tentang mad arid lil sukun ya. Arid tu maksudnya apa Ustaz? Maksudnya mendatang. Huruf tu mati ketika wakaf. Asal hidup alhamdulillah rabbil alamin. Ada baris. Okay. Tapi oleh kerana sebab kita nak wakaf pada alamin, nun tu dipanggil mati mendatang. Bukan asal mati. Bukan asalnya mati. Itu pun saya baru belajar juga tu. Kan dulu hafal dia yang istilah tersebut, tahu dia di hujung-hujung tersebut ya, dan pentinglah ya bila kita baca Fatihah tadi ya, pasal dia apa nak cepat punya fasal Ustaz kan. Jadi kadang-kadang dia memang macam itulah. Tapi ada juga imam yang dia nak baca style sikit tu. Kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Dia nak dengan lenggok tu kan. Yang itu yang Ustaz tegur tadi lah ya. Kita kena jaga mad arid lil sukun sebentar tadi, alhamdulillah. Dan sebentar awal tadi kita pun membaca akhir surah Al-Hijr dan awal kepada surah An-Nahl Ustaz ya. Bila kita melihat kepada hujung surah dan juga awal surah, sebenarnya ulama ada berbincang tentang satu ilmu namanya tanasub ataupun munasabah. Ada kaitan, dan kalau kita lihat apakah hujung surah Al-Hijr dan awal surah An-Nahl ini suatu perkara yang menarik Ustaz ya. Iaitu salah satunya Allah perintahkan kepada kita semua, kepada Nabi, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, beribadahlah kepada Tuhan sampailah kepada saat al-yaqin, iaitu kematian. Ya, pasal ada juga yang terjemahkan ini dengan cara yang salah. Yakin ini maksudnya solat sampai dah yakin sangat, lepas tu tak payah solat dah. Kan? Itu adalah ajaran sesat. Okey, pasal apa? Tidak merujuk pada pendapat ulama tafsir dan kembali balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang rajih ataupun yang jelas iaitu yakin ini kita memang akan amat yakin bila kita sudah berada pada saat kematian, kita nampak alam seterusnya. Pada waktu itu memang tak ada lagi yang ragu. Tidak ada lagi. Pasal apa? Pasal tidak boleh buat pilihan dah. Kita memang one way, terus sahaja daripada alam barzah itu terus pergi ke alam akhirat, dan ini dimaklumkan dalam Al-Quran sebagai satu keimanan. Pasal
kita tidak boleh lagi nak patah balik ke dunia. Baik. Jadi bila dilihat kepada ayat pertama yang kita nak baca balik semula selepas ini, surah An-Nahl ini, ata amrullahi fala tasta'jiluh, iaitu ketentuan Allah ini dah ada. Ketentuan Allah dah ada, maksudnya apa? Maksudnya ialah saat kematian ini tidak boleh ditangguh ataupun didahulukan. Tidak boleh ditangguh didahulukan. Pasal apa? Pasal orang-orang yang musyrik ini, mereka mencabar kepada Nabi, kalau betul sangat kamu ni ada Tuhan, boleh mengazab kami, okey, bagilah, kan? Mereka minta isti'jal, dicepatkan kematian mereka. Allah kata ada amrullah, ketentuan Allah ini dah ada dah. Ya, nanti kita bincang mengapa digunakan perkataan madhi, iaitu ata, ya, past tense, bukannya present ataupun future tense. Pasal apa? Pasal sebenarnya ada rahsia di sebalik ayat pertama ini. Poinnya, kalau ayat 99, seseorang itu kalau sudah dipanggil, sekarang ni kita ada berita ustaznya, ada orang yang ahli keluarga yang dipanggil sama ada disebabkan COVID ataupun penyakit lain, sebenarnya peluang untuk dia diseru ataupun beribadah ialah sampai kematiannya saja. Sampai saat kematian dah tak ada dah peluang ibadah, dan kalau dia sudah beribadah bersungguh-sungguh sebelum kematiannya, maka ada orang yang dijemput diseru untuk beribadah 27 tahun saja. Ada orang sampai 63 tahun. Ada orang kamu kena beribadah 100 tahun. Jadi mesejnya apa? Lagi banyak birthday kita, lagilah pendek peluang untuk kita beribadah. Ini mesej kalau adik-adik yang nak menyambut ulang tahun, kan? Ataupun ada makcik-makcik ada ulang tahun pada hari ini, kita kena ingat bahawa masa untuk beribadah itu makin pendek, dan ketentuan Allah itu sudah tetap. Jangan diminta mengapalah yang dia ni sakit COVID-19, bagi jelah dia meninggal awal, kan? Ada orang yang sakit tak meninggal, ada orang yang tak sakit meninggal, kerana itu sudah ditentukan oleh Allah. Yang paling tahu, yang paling adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada surah An-Nahl, ya, sebagai surah yang ke-16. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Silakan Ustaz. Baik, kita baca pada ayat 1 hingga 6 surah An-Nahl. Permulaannya, macam mana menariknya bahagian ayat terakhir surah Hijr masuk ayat pertama tadi ada kaitannya. Sebab tu bila baca pun saya terus mewasalkan. Depan ni kita dapat mengkaji lagi ayat pertama hingga ke-6 surah An-Nahl. Jom sama-sama kita baca dahulu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 1 hingga 6 surah An-Nahl, surah Lebah, ya, surah yang ke-16 ini menceritakan kepada kita ketetapan Allah pasti akan datang. Ata amrullah. Amrullah ini adalah ketetapan ataupun sesuatu urusan semuanya dalam hidup kita ini sebenarnya telah ditentukan oleh Allah, dan Allah menggunakan perkataan ata, maksudnya sesuatu perkara yang sudah pun ditetapkan. Benda tu telah direkodkan ustaz ya. Tak ada berpindah lagi dah. Bila kita akan meninggal, ya, seperti mana ayat 99 itu sebenarnya Allah dah tahu. Allah dah tahu, ya. Jadi apa yang penting, wa'bud. Ya, kita banyakkan ibadah kita dalam keadaan apa sekalipun, seperti mana Nabi ketika sukar, ketika senang beribadah, maka itulah yang ditentukan. Tetapi jangan jadi seperti orang musyrik. Orang musyrik ini jenis isti'ajal ustaz ya. Isti'ajal ini sebenarnya minasyaitan dalam hadis, iaitu dia nak semua cepat. Semua nak cepat, sehingga kan kalau azab pun dia minta cepat, ya. Doa pun dia minta cepat, ya. Jadi kita kalau boleh kita doa, kita serahkan pada Allah. Ada masa kita memanglah manusia, kita nak cepat, tetapi kita tahu Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan berbanding apa yang kita hendak. Kadang-kadang kita hendak, mungkin kita cakap ustaz ni, kita nakkan rumah besar contohnya, tapi kadang-kadang Allah cepatkan, Allah lambatkan. Kerana apa? Kalau kita dapat rumah besar, mungkin kita tak mampu bayar dan moratorium habis pada PKP, jenuh kita nak bayar contohnya, dan bersyukur bagi orang yang belum membayar rumah lagi, contoh begitu. Jadi Allah lebih mengetahui, kita sebagai hamba beribadah dengan berdoa, ya, dan Allah nak menjawab bila itu kita serahkan, kerana kita hamba ada Tuhan yang lebih mengetahui dan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi siapakah Allah itu? Yang tahu, yang tidak ada masalah, yang sempurna, subhanah, ya. Amma ataupun wa ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah, ya, maha suci, tidak ada masalah. Wa ta'ala, maha tinggi, amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirikkan. Yang mereka syirikkan itu adalah penuh dengan masalah, ya, batu berhala ustaz ya, tak boleh bergerak, tak boleh membantu apa. Wa ta'ala, lawannya ialah amat rendah, lebih rendah daripada manusia itu sendiri, pasal dia tidak boleh bercakap, tidak boleh mendengar. Tetapi itulah yang disyirikkan oleh orang-orang musyrik di Mekah. Jadi dalam ayat yang kedua Allah menyatakan yunazzilul malaikatu birruh, ya, kami menurunkan dengan malaikat dan juga ruh, iaitu dengan Jibril, satu pendapat. Satu lagi ruh itu merujuk kepada wahyu daripada ketentuan kami kepada siapa yang kami kehendaki, ya, iaitu Allah turunkan wahyu kepada rasul-rasulnya. Apakah peranan rasul? An anziru, untuk memberi penerangan ataupun memberi amaran bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ana fattaqun, untuk saya ini takut dan bertakwa kepadanya. Inilah isi kehambaan yang kita baca dalam ayat 99. Bila kita makin menghambakan diri pada Allah, kita punya kehambaan itu dengan la ilaha illa ana fattaqun, iaitu tidak ada Tuhan kecuali kepada Allah untuk kita ibadahkan. Ini isinya dengan wahyu. Jadi mengapa kena wahyu? Kerana wahyu ini adalah satu daripada nikmat yang besar ustaz ya. Itu sebabnya surah An-Nahl ni dia macam surah Ar-Rahman, penuh dengan nikmat. Dekat surah Ar-Rahman, ya, digelar sebagai arus Al-Quran, pengantin. Kan pengantin ni semua yang cantik-cantik apa sebagainya. Surah An-Nahl pun banyak cantik-cantik. Ada cakap pasal perkara yang tak berapa okey. Dalam surah Ar-Rahman pasal neraka ada 7, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tetapi yang pasal syurga sehingga 14 kali. Allah ceritakan apa yang berlaku kepada syurga pertama, syurga kedua, Allah ceritakan. Surah An-Nahl juga nama lainnya adalah surah An-Ni'am, iaitu surah yang penuh dengan nikmat-nikmat. Allah kata salah satu nikmat paling besar, surah Ar-Rahman cakap Allamal Quran. Di sini Allah cakap diturunkan wahyu oleh para malaikat, dengan dihantar oleh malaikat kepada hamba yang kami pilih, yang kami inginkan untuk melaksanakan tugas kepada manusia. Jadi bila kita ini mengikut Rasul saatnya, kita sampaikan, share pada kawan, ingatkan kawan untuk jomlah baca Quran, jomlah ikut Quran. Sebenarnya itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah telah kurniakan kepada kita. Ayat yang ketiga, selepas Allah menceritakan tentang malaikat membawa wahyu, Allah menceritakan khalaqas samawati wal ard bil haqq ta'ala amma yusyrikun.
Allah menciptakan langit-langit yang ada ini dan bumi dengan kebenaran, dengan tujuan. Ada tujuan daripada segala penciptaan langit dan bumi ini. Sebabnya kita nak baca sekali lagi ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat ini bila dah cakap pasal langit bumi dengan kebenaran, Allah jadikan kita ini macam mana pula sebagai manusia. Ayat keempat bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita nak ulang sekali lagi pada ayat yang keempat, bagaimana tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ini. Sama-sama kita baca, semoga kita dapat pasakkan lagi ayat ini dan kita dapat faham untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jom. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Sadaqallahul azim. Dialah yang menciptakan manusia daripada air mani, namun ternyata manusia menjadi pembantah yang nyata. Ini adalah ayat yang pendek tetapi sebenarnya Allah terus kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Allah dah jadikan yang hebat-hebat ini, Allah jadikan kamu sebenarnya kau ni tak ada apa. Kan? Banding dengan si An'am, ayat yang kelima itu, An'am itu Allah jadikan ada manfaat kehangatan, ada boleh buat jadi baju, kambing biri-biri dia punya bulunya, ada manfaat yang lain, boleh kamu makan. Kemudian cantik pada ayat yang ke-6. Kamu ni apa sebenarnya? Lebih kurang begitu. Mesej yang Allah bawakan di sini untuk menemplak kepada mereka yang dapat manfaat daripada segala ciptaan Allah, dapat langit Allah, dapat biri-biri yang Allah ciptakan. Lepas itu mereka membantah kepada Allah padahal mereka daripada air yang hina. Ini adalah satu peringatan kejutan awal daripada surah An-Nahl, dan selepas ini Allah akan ceritakan nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat, bermula dengan wahyu paling tinggi. Allah bawakan ini agar janganlah bantah pada Allah, taatlah pada Allah, tauhidlah kepada Allah, bacalah Quran, jangan degil sangat, jangan degil nak solat dan sebagainya, kerana kamu itu hina sebenar-benarnya, mulia bila Allah muliakan dengan kembali kepada wahyu Allah. Ini membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu pertamanya kita melihat jika rasa sempit, ini yang kita belajar daripada surah Al-Hijr ayat 98. Jika kita rasa sempit dalam kehidupan kita, 3 perkara yang perlu kita buat, ya, banyakkan bertasbih, ya, tambah lagi dengan bertahmid, memuji Allah, dan ambil secara praktikalnya sujud sebanyak mungkin kepada Allah, sama ada yang wajib itu pasti, dan kita tambah dengan yang sunat, kerana solat sunat itu akan membantu kita untuk menguruskan stres, terutama zaman pandemik ini. Yang kedua ataupun yang pertama kita belajar daripada surah An-Nahl, jangan tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara baik ataupun perkara buruk bagi kita, tetapi bagi Allah, Allah yang mengetahui segala-galanya. Dan yang keduanya, kita perhatikan alam, binatang dan semua makhluk ciptaan Allah untuk menjadikan kita lebih insaf, tahu kita ini adalah hina, tetapi Allah yang boleh memuliakan kita kalau kita kembali kepada wahyu, sebagaimana An-Nahl mengenal kepada nikmat-nikmat bunga-bunga yang ada, maka memberi manfaat. Kita juga mengenal kepada nikmat-nikmat Allah agar kita menyebarkan manfaat, bukan menyebarkan kerosakan atas muka bumi ini. Kita berdoa pada Allah, Allah jadikan kita bermata lebah, bukan bermata lalat. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita ya yang kita baca saban hari setiap masa, kerana kita tahu bahawa doa adalah sebagai muh al-ibadah, iaitu otak pada ibadah katnya. Allah seru kita untuk beribadah dan terus bergantung pada Allah. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin membina masyarakat yang sentiasa beribadah pada Allah, sentiasa buat yang terbaik ketika hidup. Tuan-tuan boleh menggunakan masa yang ada, harta yang ada, menyumbang agar Quran yang diperjuangkan Nabi kita juga dapat ikuti dengan kapasiti kemampuan kita yang ada, insya-Allah. Jadi kita akan bertemu lagi pada hari esok Ustaz ya. Kita ada edisi istimewa sempena awal Muharram. My Quran Time masih lagi pada jam 12 masih lagi ya. Tapi ada program daripada awal pagi di TV Al-Hijrah sampai ke petang. Kita doakan tuan-tuan jangan lupa untuk kita mengkaji ayat-ayat hijrah. Moga-moga kita juga akan terus berhijrah ke aras baru kehidupan, walaupun kita berada dalam keperitan ya zaman pandemik ini, tapi kita nak beritahu pada Allah, ya Allah, perit ini ya Allah kami gunakan untuk kami dekat denganmu, bukan makin jauh daripada ke kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi insya-Allah ulangan pada malam ini dan juga pada hari esok jam 6 pagi. Kita pastikan ya, kita doa, kita berusaha jaga keselamatan tuan-tuan yang mendapatkan vaksin. Jangan lupa temu janji yang sudah pun ada dalam My Sejahtera itu, dan kita doakan Allah pelihara kita, Allah jaga kita dengan tawakal 100% kepada Allah. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allah